Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad nurika sari mudadika al-jari wa ajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ban hazana dha syaitu rabbi sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat lagi menyambung pengajian kita dalam topik-topik yang menarik menggunakan karya Imam Ghazali. InsyaAllah pada hari ini kita masih lagi sambung tajuk yang sama, iaitulah adab-adab dalam masjid. Kita anjakkan sedikit ke muka surat 41. Sebab sambungan ini lebih kepada doa, kita anjakkan muka surat ke 41. Baik, kata Imam Ghazali perenggan yang kedua, apabila engkau selesai membaca doa-doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu, atau berzikir, atau bertasbih, atau membaca Al-Quran. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan, di ketika itu maka berhentilah dan berikanlah perhatianmu untuk menjawab azan. Apabila muazzin berkata Allahu Akbar, maka jawablah olehmu seperti perkataannya, dan begitulah seterusnya engkau jawab segala kalimah azan itu, kecuali sampai ke kalimah hayya 'alal salah dan hayya 'alal falah, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan apabila muazzin melaungkan as-salatu khairum minan naum di dalam salat subuh, azan subuh, maka hendaklah engkau menjawab dengan perkataan sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika minasyahidin. Al-Imam Ghazali meletakkan bahawa di sini bahawa antara adab kita dalam masjid iaitulah menjawab azan. Kerana para ulama membincangkan, sebagai contohnya Imam Nawawi dalam kitabnya mengatakan orang yang menjawab azan adalah orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala. Orang yang menjawab azan didapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengah berbual kat masjid ke kat rumah ke, bila dengar je azan, afdal kita terus berhenti daripada berkata-kata. Ada juga pendapat mengatakan kalaulah sedang berlaku majlis ilmu yang lebih kepada pembincangan agama, maka itu tidak mengapa kalau dia tak berhenti pengajiannya. Sebab kalau tuan-tuan ibu-ibu kalau pergi ke negara-negara sebagai contohnya di Madinah umpamanya, mereka kalau buat kelas tu, kalau azan mereka ada yang sambung kelas tu, tak ada masalah, itu boleh. Tapi kalau tengah bincang pasal nak beli apa dekat Shopee ke apa ke umpamanya, berhentilah daripada berkata-kata. Ini yang kita tahulah jelas. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, orang yang bercakap ketika azan sedang dilakukan, maka telinganya akan dituang daripada timah-timah api neraka, wal'iyadu billah. Itu memang ada hadis dalam Bukhari. Jelas di sini mengatakan antara adab kita khusus dalam masjid, iaitulah menjawab segala bentuk laungan azan daripada muazzin. Laungan azan daripada muazzin. Kalau kita pergi negara-negara umpamanya, macam dulu saya pernah ke utara Yaman. Di utara Yaman ini ada segelintir orang-orang sana, mereka mengamalkan fahaman Zaidiyah. Zaidi ni dia satu bahagian daripada fahaman Syiah lah. Jadi azan dia tu ada modified sikit. Azan dia akan ada berbentuk bunyi as-salatu khairum minal amal. Solat itu lebih baik daripada kerja. Dia setiap azan dia begitu, as-salatu khairum minal amal. Jadi macam mana nak jawab tu? Jadi kalau bukan daripada akidah kita, bukan daripada fahaman betul yang kita tahu, tak perlu jawab lah. Tapi kalau masjidnya itu menghadap kiblat, betul, kita boleh solat macam biasa tanpa ikut imam itu. Imam kita tak tahu dia punya akidah macam mana, tak perlulah ikut. Jadi kalau di negara-negara tertentu, mereka mengubah suai azan mereka. Tapi ada pun Imam Ghazali meletakkan bahawa di sini antara adab yang terbesar dalam masjid kalau kita berada dalam i'tikaf adalah menjawab seluruh daripada azan itu. Seluruh daripada azan itu. Kalau ibu-ibu tengok kitab-kitab lama, umpamanya karangan Syekh Ali Al-Quttan, dia beritahu dalam kitabnya, setiap kali azan ini dilaungkan, nanti sampai dekat kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, ada doa yang perlu kita baca. Ada doa yang perlu kita baca. Doanya berbentuk
Selepas sahaja muazzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, macam mana, apa yang kita nak baca? Marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh nak tulis ke? Boleh faham tak? Ataupun kita kongsikan nanti di Facebook. Marhaban wa habibi, marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baca doa tu sambil kita buat begini. Kita tengok orang-orang ayah-ayah kita, tok-tok kita akan buat begini. Dia akan baca, dia akan tiupkan dekat ibu jari tu, dia akan usap dekat mata kan. Saya bila tanya pada orang-orang alim ni apa dia punya khasiat dia kata yang pertama, tak akan meninggal seseorang itu kecuali dia mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggal dunia, dalam mimpi atau dengan kaedah yang lain. Ataupun dengan kaedah ini khasiatnya matanya itu akan jadi mata yang terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata dia sihat lah. Mata dia mata yang sihat. Nanti saya akan kongsikan pada Syed Farouk, boleh tempelkan kat Facebook Masjid Habib Hassan. Bacaan doa yang kita baca setiap kali azan dilaungkan pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sangat efektif, sangat mujarab. Baik, kemudian Imam Ghazali mengatakan begitu juga pada ketika dalam muka surat 42 dalam iqamah, apabila telah selesai bacaan qad qamatus salah, kita baca aqamah Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ini kena hafal ibu-ibu sikit je ayatnya. Setiap kali lepas iqamah, sama ada di masjid atau di rumah atau di mana-mana pun, kita lepas dengan qad qamatus salah, qad qamatus salah, sunatnya masa tu baru kita bangun nak solat. Kita duduk dulu kan. Bila iqamah dah sampai qad qamatus salah, qad qamatus salah, baru kita bangun untuk saf. Waktu tu kita baca aqamah Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Nampak tak? Ini antara adab-adab yang telah dicari dan direkodkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada adab-adab begini, insya-Allah kita menjadi mukmin yang penuh dengan adab. Sungguhnya syaitan itu tak suka pada orang-orang yang tinggi adabnya. Diceritakan dalam kitab-kitab tua bahawa bagaimana orang-orang yang penuh dengan adab ini syaitan tidak suka. Satu hari ada satu hamba Allah, dia keluar daripada rumahnya nak pergi masjid sembahyang subuh. Orang ini orang yang abid, orang yang selalu sentiasa dalam keadaan i'tikaf di masjid. Dia sebab dia punya hobi tu, dia suka dengar azan dan iqamah dalam masjid. Satu hari dia nak pergi masjid sembahyang subuh, rupa-rupanya bila buka pintu depan rumahnya itu penuh dengan dia nampak hujan yang lebat, penuh dengan licak. Allah, nak pergi ke tak ni? Ini mujahadah kita. Kita kan kalau demam sikit tak datang masjid. Orang lelaki lah khususnya, bukan kat sini, kat negara lain. Oh demam tak datang masjid dah. Tapi orang-orang dulu hujan ke ribut ke tetap nak pergi masjid. Jadi hamba Allah ini dia buka pintu rumah dia kata, Allah, hujan lebat pula, nak pergi ke tak nak pergi? Maka dia kata tak boleh jadi ni, mesti kena pergi. Sebab memang dia punya hobi azan iqamah mesti dia dengar dalam masjid. Maka dia pun ambil payung, ambil baju hujan sebagainya, dia keluar ke masjid dalam keadaan gelap. Bila dia berjalan, dia terpijak kelopak air, maka dia jatuh, habis baju dia basah dan terkena lecak. Dia nak pergi sembahyang subuh ni. Yang cerita ni ada direkodkan dalam banyak kitab-kitab para salaf. Maka dia pun pulang, mandi balik, pakai balik baju baru, keluar balik pergi masjid. Keluar balik tetap nak pergi sembahyang juga. Sebab hobi dia nak dengar azan dengan iqamah dalam masjid. Ada orang macam ni, orang yang betul-betul nak dengar azan dalam masjid. Kali kedua dia elak lopak yang tadi tu. Bila dia jalan dengan penuh hati-hati, terlanggar pula longkang kecil, jatuh lagi sekali. Allah, kali ni lagi lencun baju dia semua. Maka dia berkata tak apalah, insya-Allah ada hikmah, dia kata. Balik mandi lagi, tukar baju lagi, nak semayang ni, nak azan ni. Maka kali ketiga pun dia keluar lagi. Kali pertama jatuh, kali kedua jatuh, kali ketiga ni dia keluar lagi. Dia berjalan dalam penuh berhati-hati. Dia ambil main tepi je, main perjalanan tu tak ambil kanan langsung, tak ambil tengah-tengah langsung, ambil kiri saja. Maka dah nak sampai masjid tu,
maka dia pun terpelanting nak jatuh pula kali ketiga. Kali ketiga nak dijatuh tu, ada satu orang tahan dia, tahan pegang dia gitu, maka dia pun tak jadi jatuh lah kan, jatuh gitu. Okay. Tapi lepas dia betulkan baju dia semua, nampak dalam keadaan tak jatuh, baik, bagus. Orang yang tahan tadi berlalu pergi. Dia kata, dia tahan aku tapi tak masuk masjid pula. Maka dia kejar lah, fulan, dah nak azan ni, jomlah masuk masjid semayang. Tak apa, awak masuk. Awak dah selamatkan saya. Tak, awak tak nak, jomlah semayang subuh sekali lah, kita dengar azan dengan iqamah dalam masjid. Tak apa, awak pergi. Wallah, dia kata, kau beritahu kau siapa? Kenapa kau tolong aku tapi tak nak masuk masjid? Kau nak semayang kat mana? Barulah orang yang tolong tadi kata, aku ni syaitan. Sebab kan Al-Imam Suyuti dalam kitabnya, dan juga para ulama lain mengatakan syaitan boleh datang dengan rupa manusia ataupun haiwan kan? Maka syaitan kata, akulah syaitan. Kenapa kau tolong aku pula? Kali pertama tadi kau jatuh, kau balik, kau mandi, dengan niat kau nak masuk masjid juga, dan dengan azan, iqamah dan solat, maka Allah telah ampunkan seluruh dosa-dosamu. Mujahadah nafsu kau tu, lawan nafsu tu. Oh ya ke? Kali kedua kau jatuh, kau balik, kau mandi, kau keluar balik, maka Allah telah ampunkan seluruh ahli keluarga kamu. Allah telah ampunkan segala dosa-dosa ahli keluarga kamu. Kali ketiga ni kalau kau jatuh lagi, kalau kau balik, maka Allah akan ampunkan seluruh orang kampung di sini. Kerana kau punya nak kejar azan dengan iqamah dalam masjid, maka aku tak akan benarkan benda itu berlaku, dia kata. Allahu Akbar. Jadi ibu tuan-tuan, khususnya pada orang lelaki lah kita tujukan, kalau boleh kekuatan kita, biarlah kita jawab azan dan iqamah itu dalam masjid, afdalnya. Kalau tak dapat, di mana-mana pun boleh, cuma kita mengambil satu pedoman untuk menjawab keseluruhan azan dan iqamah. Itu tanda kita solat. Baik, apabila engkau selesai menjawab azan, khususnya azan subuh, maka bacalah olehmu doa ini. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatik wa aswati du'atik wa idbari lailik wa iqbali naharik an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin. Ataupun doa yang biasa kita baca, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah. Siapa yang baca doa itu, para ulama mengatakan ada mustajab doa. Kemudian apa lagi? Dan apabila imam mulai takbiratul ihram dalam sembahyang fardu, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti perbuatannya sahaja, dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiah dan ada-ada sebentar lagi. Bila mana kita masuk masjid dalam keadaan terlambat ataupun tergesa-gesa, dan kita tengok imam dah pun angkat takbir untuk sembahyang fardunya, janganlah kita sibuk dengan zikir lagi, dengan solat sunat lagi. Ada orang buat begitu. Saya nampak ada beberapa masjid, bila imam dah Allahu Akbar ke depan, dia sembahyang sunat kat belakang. Sebab dalam hati dia kata, tak apa, nanti masbuk je. Masbuk sengaja mana boleh? Kan? Mana boleh gitu? Imam dah sembahyang tu paling besar sekali tu, dia kena ikut imam. Imam dah takbir, dia wadak je kat belakang sembahyang sunat 2 rakaat. Tidak dibolehkan. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengikuti solat imam takbiratul ula, takbiratul pertama tu dengan imam tanpa masbuk sedikit pun, selama 40 hari berturut-turut, daripada subuh sampai isyak, maka Allah akan bebaskan dia namanya daripada list api neraka, dan Allah akan bebaskan dia daripada sifat munafiq. Ada hadis tu. Barang siapa yang salat bersama imam, takbiratul ihram pertama dengan imam, selama 40 hari berturut-turut, daripada subuh sampai isyak without fail, maka Allah akan bebaskan dia daripada api neraka, dan Allah akan bebaskan dia daripada sifat nifaq, sifat talam dua muka ni. Talam dua muka. Nampak tak? Ya? Yeah? Lepas azan tu. Okey, bacaan doa azan yang kita baca tu, kita akan mulakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb, itu tidak ada nas. Itu hanya amalan orang-orang soleh.
Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, boleh dibuat. Jawapan yang diberikan oleh Nabi hanya baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah. Yang biasa kita dengar kat corong-corong radio itu yang ada dalam nas dan dalil. Tetapi kalau kita nak baca itu berbentuk zikir, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik, perbincangan kita hari ini lebih kepada menjawab kedudukan zikir dan doa dalam masjid. Ada seorang alim ni mengatakan dia nampak sosok tubuh seorang alim di Madinah, Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Masih hidup lagi beliau. Beliau sembahyang takbiratul ihram bersama imam, tak pernah tinggal. Dulu waktu muda ada orang nampak, dia kata, aku nampak Habib Zain ni solat bersama imam daripada subuh sampai isyak, takbiratul pertama dengan imam selama 25 tahun tak pernah fail. Aku nampak depan mata aku, dia kata. Zaman aku belajar itu, Habib Zain dah jadi senior dekat universiti tu. Kedudukan Habib Zain itu solat, dia kata, daripada subuh sampai isyak dengan imam 25 tahun tak pernah fail. Macam mana tu agaknya? Macam mana jaga? Kadang-kadang kalau dia terlambat maksudnya terlambat dalam apa-apa urusan, imam dah solat, dia solat dengan imam, nanti dia solat lagi sekali dengan jemaah baru. Maka 25 tahun tak pernah fail sembahyang takbiratul pertama tu dengan imam, tak pernah masbuk lah maksudnya tu. Macam mana dia jaga waktu tu? Macam mana jaga? Ada orang begini ya Allah, hebatnya. Tadi Nabi SAW mengatakan afdal 40 hari kita cuba takbiratul ihram pertama dengan imam daripada subuh sampai isyak, maka insya-Allah lepas 40 hari itu Allah akan jadikan kita terbiasa untuk sembahyang berjemaah. Terbiasa untuk sembahyang jemaah. Dia kaedahnya begini, kalau kita terlambat solat, kalau kita ada keimanan yang kuat, kalau kita masuk masjid atau surau atau rumah kita ada jemaah, kita masuk je dah masbuk, imam ni dah sembahyang 1 atau 2 rakaat, kita ikut dulu imam, tak apa, ikut dulu imam, sembahyang dulu. Nanti kita boleh buat jemaah baru. Lepas sembahyang dah selesai semua, kita rasa macam tak dapat takbiratul ihram, sembahyang lagi sekali, kan boleh. Niat iadah, niat tambah solat lagi, kan boleh. Kalau ada jemaah baru, jadi imam baru, anak kita ke atau suami kita ke nak sembahyang baru, kita ikut lagi sekali, dibolehkan, tidak ada masalah, untuk mengejar takbiratul pertama tu dengan imam tanpa masbuk. Kalau kita ada kaedah begini, kekuatan begini selama 40 hari berturut-turut, maka Allah akan bebaskan kita daripada sifat, tidak ada sifat nifaq, dan tidak ada list nama kita daripada tertulis di alam api neraka Allah wal-iyadu billah. Baik, kemudian setelah selesai sembahyang, bacalah doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam minkas salam wa alayka ya'udus salam. Fahayyina rabbina bis salam wa adkhilna daraka darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyyil a'la. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله أهل النعم والفضل والثناء والحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Ini antara doa yang disusun oleh Al-Imam Ghazali, mengatakan antara yang dibaca oleh Nabi SAW setelah salat. Saya syorkan para ibu, kalau nak doa-doa ni nak dihafaz, contohnya carilah kitab namanya Khulasah. Tuan saya Farouk dengan Kak Ijar jual kitab tu, kitab yang disusun rapi oleh Habib Umar bin Hafiz. Semua doa-doa ni ada dalam tu. Doa dibaca lepas solat, zikir-zikir yang dibaca lepas solat, semuanya ada rangkuman dalam kitab Al-Khulasah. Kecil je, pocket size, ada jual. Berapa ringgit tu Kak? Berapa ringgit tu? Ada harganya tak? Nanti siapa yang berminat boleh tempahlah pada Kak Ijah. Ni antara doa-doa yang dibaca lepas solat. Ini semua doa ni. Baik, kita anjakkan ke muka surat 47. Ke 47. Antara adab kita setelah solat. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa sahaja doa yang kau kehendaki daripada segala doa yang masyhur. Hendaklah engkau hafaz doa yang telah kami tuliskan dalam kitab
dalam fasal ad-da'awat dalam kitab Ihya, dalam engkau bagi waktumu dari selepas sembahyang subuh sampai waktu terbit matahari kepada 4 bahagian. Baik, di sini Imam Ghazali menceritakan antara aktiviti yang kita perlu buat selepas solat subuh. Selepas solat subuh, umumnya kita tahu lepas sembahyang subuh sampai ke waktu isyraq itu tidak ada apa-apa solat kecuali solat qada sahaja, ataupun solat-solat yang ada sebabnya. Contohnya lepas subuh ada jenazah, sembahyang jenazah, itu dibolehkan. Lepas subuh sampai isyraq itu tidak ada solat. Dan perbincangan para ulama mengatakan kalau kita nak sembahyang isyraq itu kan, nak sembahyang isyraq 2 rakaat kan, waktunya lepas sembahyang lepas waktu syuruk itu 4 darjah. Macam mana tu? 4 darjah itu kiraannya lebih kurang 16 minit. Faham tak? Okey, contohnya sekarang isyraq 72 minit, betul? 72 minit. Kita tambahkan 16 minit, maknanya kita boleh sembahyang isyraq 7.24 pagi. Begitu. Waktu syuruk itu tak boleh solat lagi. Sebab lepas syuruk sampailah naik matahari sedikit barulah boleh solat. In between itu tak boleh solat. Boleh faham tak? Kan lepas sembahyang subuh kita akan zikir sampai waktu syuruk. Lepas syuruk itu belum boleh solat lagi. Syuruk itu, lepas syuruk kena ambil masa lebih kurang 16 minit barulah kita boleh sembahyang. Barulah boleh sembahyang. Maka para ulama mengatakan dia punya kira-kira itu adalah 4 darjah, iaitu 16 minit lebih kurang. Maknanya kalau 7.2 minit itu waktu syuruk, waktu boleh sembahyang lepas 16 minit, 7.24 pagi. Waktunya sembahyang pun, waktu boleh sembahyang syuruk itu pun mungkin 10 hingga 15 minit saja, tak banyak. Lepas tu dah jadi waktu duha dah. Sebab ada pendapat mengatakan dia begini, solat sunat syuruk itu pun bahagian daripada sembahyang duha. Duha juga namanya. Jadi ada pendapat mengatakan kita waktu nak solat isyraq itu 7.24 pagi nak sembahyang isyraq, kita sembahyang isyraq 2 rakaat, lepas tu sembahyang duha 2 rakaat pun boleh, tak ada masalah, boleh. Dah mulalah tu. Boleh juga. Tapi ada orang dia terus sebab ada pendapat kata isyraq itu pun duha juga, dah masuk waktu duha dah. Waktu afdal duha kata Nabi dalam hadis Bukhari, waktu afdal duha adalah waktu apabila unta-unta yang sedang duduk dekat lantai, dekat padang ni, unta yang sedang rehat dibangun sebab lantai dah panas. Itu waktu anggaran dalam pukul 8.30 hingga 9 pagi. Itu paling afdal sembahyang duha. Sembahyang duha paling afdal. Tapi lepas waktu isyraq, lepas 10 minit, 15 minit, itu dah masuk waktu duha dah. Syuruk, yes, dah boleh sembahyang duha dah sembahyang. Sampai sebelum sembahyang duha sampai bila? Sampai sebelum azan zuhur lah. Afdalnya beberapa darjah sebelum azan zuhur, 15 minit, 10 minit sebelum zuhur tu dah boleh berhenti. Afdal sembahyang duha waktu panas matahari pagi, sekarang ni 9, 9.30, 10 afdal. Tapi kalau tak dapat pukul 11, 11.30 boleh sembahyang lagi. Sebelum pukul 12 boleh sembahyang lagi. Begitu. Baik, kemudian kata Imam Ghazali di sini, hendaklah engkau bahagikan waktu selepas sembahyang subuh 4 bahagian sampai waktu terbit matahari. Maknanya lepas sembahyang subuh sampai sebelum isyraq itu ada 4 bahagian. Yang pertama, kena banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kita sembahyang subuh, cuba kita cek balik para ibu-ibu sekalian, lepas sembahyang subuh kita baca apa sebenarnya? Sebab ada pendapat mengatakan afdal baca Quran 1 juzuk. So siapa yang ingin menerangkan hatinya, maka lepas sembahyang subuh bacalah Al-Quran sebanyak 1 juzuk. 1 juzuk. Kalau pada hari Jumaat khususnya, kita bacalah surah Kahfi. Boleh? Surah Kahfi. Pendapat para salaf kita, setiap hari lepas sembahyang subuh kita ada wirid-wirid kita kan. Contohnya kita ada baca laqad ja'akum 7 kali. Apa lagi? Ada setengah orang buat bacaan bismillah 4 3 kali. Ataupun ada setengah orang mereka mengambil kata-kata salaf, setiap lepas mereka wirid itu mereka akan baca surah Yasin 1 kali. Tiap-tiap hari without fail. Membuka tirai hari itu dengan bacaan Yasin. Kenapa Yasin?
Kenapa Yasin? Kenapa tak surah Zukhruf ke, tak surah Dukhan ke? Sebenarnya boleh nak baca surah apa pun. Tetapi Yasin ini, kata Nabi SAW, lima quri'a lahu. Surah tu Yasin, lima quri'a lahu. Siapa yang baca Yasin adalah untuk apa yang dihajatkannya, mesti kabul hajat dia. Nampak tak surah Yasin? Yang kedua, surah Yasin ini adalah jantung sadrul Quran, jantung Quran. Jadi kita baca jantung Quran tu macam kita baca Quran jugalah. Dan kalau kita teliti balik, surah Yasin ini adalah surah yang tak berapa panjang dan tak berapa pendek. Betul tak? Nak kata pendek pun tak adalah pendek. Nak kata panjang sangat macam surah Kahfi pun tidak. Sesuai dibaca setiap hari, setiap pagi. Ada orang petikaikan setiap malam Jumaat ini tak perlulah baca surah Yasin, sebab itu bukan aktiviti Nabi SAW. Cuma konsep itu dia tak faham tu. Surah Yasin itu surah yang minimum dibaca lepas ataupun malam pada hari Jumaat. Itu minimum, sebab uruf di negara kita ini rakyatnya bekerja, memerlukan rehat dan sebagainya. Jadi ulama-ulama terdahulu, para ulama Nusantara ini, mereka memiliki kebijaksanaan. Mereka nak buat satu kempen macam mana nak kumpul masyarakat ni dalam masjid untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi dia buat satu susunan zikir, bacaan lepas sembahyang maghrib pada hari Jumaat, pada hari Khamis malam. Untuk menyambut hari Jumaat itu, mereka baca tahlil arwah, baca surah Yasin. Itu paling minimum sebenarnya. Minimum sebenarnya. Kalau kita ada kekuatan, kita bacalah surah Kahfi full. Kemudian malamnya kita hidupkan, sebab nak menyambut hari Jumaat, keesokan harinya tu. Apa? Tak ada isu pun sebenarnya. Tidak ada isu pun sebenarnya. Tapi orang yang membangkitkan hal ini adalah orang yang belum lagi faham konsep itu. Kan? Saya pernah dapat khabar daripada tuan-tuan guru dahulu mengatakan, dahulu di Nusantara ini penuh dengan mistik, gangguan sihir, jin, santau sebagainya. Jadi bila masyarakat bersatu dalam masjid setiap hari Khamis khususnya, mereka membaca wirid dan surah Yasin, maka keadaan santau sihir ini berkurangan sampai dah tak ada dah. Ini satu kebijaksanaan ulama-ulama Nusantara dululah. Jangan kita petikai. Syekh Ali Kutan mengatakan antara bala pada akhir zaman adalah golongan baru menyalahkan golongan lama. Itu bala lah tu, musibah lah tu, musibah lah tu. Kalau ada golongan begini, kita jangan campur. Golongan baru menyalah-nyalahkan golongan lama. Wal'iyadu billah. Maka ya, sebenarnya kalau ikutkan betul-betul kedua-dua waktu itu, lepas Isyak pada hari Khamis ataupun lepas Maghrib, dan juga pagi hari Jumaat. Cuma di sini ada perbahasan. Para ulama mengatakan hari Jumaat itu khusus bagi orang nak pergi sembahyang Jumaat saja, afdalnya dibaca. Tapi kalau kita ada kekuatan, malam pun kita baca, siang pun kita baca. Kalau di negara-negara Arab semua, mereka baca 2 kali. Khamis malam pun baca surah Kahfi, hari Jumaat lepas sembahyang subuh pun baca surah Kahfi lagi 2 kali. Mungkin dibolehkan, dia boleh. Siapa kerja keras, upah lebih lah. Siapa kerja setengah, upah setengah. Bolehlah insyaAllah. Dia begini, tak semua orang boleh beramal dengan banyak. Siapa yang mampu kedudukan dia begitu, alhamdulillah boleh, afdal. Daripada dia tak buat langsung, dia boleh buat separuh je, afdal, boleh. Yang penting istiqamah. Macam-macam nak baca. Betul? Jadi Kahfi tu kita buat 10 je dulu. Boleh juga, tak ada masalah, boleh. Al-Imam Ibn Hajar, ada seorang alim ini dalam bidang fiqh, beliau mengatakan kalau nak baca Quran, kita baca surah tu biar habiskan, kecuali surah yang terlalu panjang. Boleh kita anjakkan sedikit. Khususnya pada sembahyang tarawih, kata Syekh Ibn Hajar ini, kalau boleh sembahyang itu baca surah-surah yang full, jangan putus-putus. Tetapi Imam Ramli, rakan regunya, kata tak, boleh juga, tak ada masalah. Nak sembahyang dalam tarawih baca sikit-sikit, kadang-kadang lepas sebulan baru khatam pun boleh, tak ada masalah. Jadi dua-dua pendapat ni betul. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Jadi kita ambil yang boleh lah. Kalau kat Malaysia ni banyak ikut pendapat Imam Ramli. Imam Ramli kata boleh. Kalau baca surah tu terlalu panjang, kita putuskan. Mungkin surah Kahfi baca 10 ayat dulu, besoknya baru kita habiskan, boleh, tak ada masalah. Boleh. Dalam sembahyang.
Tak dikira. Itu bacaan dalam solat. Semayang tu Masya Allah lah, berat lah dia punya timbangannya. Tapi muluk yang Nabi kata ni, muluk, surah muluk yang baca sebelum tidur. Jadi tu dikena asingkan. Kena asingkan. Dalam semayang kalau kita baca surah muluk, itu untuk semayang. Tapi yang di dalam hadis Nabi, Nabi kata surah Al-Munjiat, surah yang membantu kita dari alam kubur itu surah yang dibaca sebelum tidur. Jadi kita kena asingkan. Kena kerja keras sikit. Tak dapat aku. Kalau ikut zahir hadis itu, Nabi kata qabla naum, sebelum tidur. Nabi tak kata dalam solat kan. Berbeza Baik, lepas main subuh, sebelum naik matahari, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu mustajab doa. Mustajab doa. Pertama sekali doa dapat husnul khatimah. Husnul khatimah. Sebab tu saya syorkan para ibu, kalau kita tengok kalam para ulama kita, mereka menuntut kita untuk membaca wirid. Contohnya Wirdul Latif. Wirdul Latif itu disusun oleh Imam Haddad. Sama macam Ratib Al-Haddad kan. Ratib Haddad dibaca pada malam hari sahaja. Ada orang baca lepas asar, baca lepas zuhur, tak jadi. Sebab kedudukan bacaan itu malam, lepas maghrib atau lepas isyak. Tetapi Wirdul Latif itu dibaca pada pagi hari dan petang hari, lepas subuh dengan lepas sebelum maghrib. Wirdul Latif tak panjang, mungkin dalam 3 muka surat. Dalam keadaan kita baca tu mungkin memakan masa 14-15 minit je. Jadi dalam Wirdul Latif itu kita dah tak payah penat-penat. Dalam tu ada zikir, dalam tu ada doa, dalam tu ada semua benda yang Nabi kata. Cukup cantik. Susunan ini telah disusun oleh Imam Haddad selama hampir dekat-dekat 500 tahun dah. Seluruh Nusantara, di Asia ni semua banyak membawa bacaan Wirdul Latif. Dan para ulama hari ini mengatakan, mereka dah buat analisa, Wirdul Latif itu zikir-zikirnya semuanya ada sanad. Semuanya sambung pada Nabi, bukannya tidak ada sanad. Cantik lah. Jadi kalau kita baca Wirdul Latif itu dah lengkap dah tu. Dah lengkap dah tu. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, berzikir dan bertasbih, dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Kenapa? Hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih supaya tidak kurang, supaya bacaan itu cantik, kemas. Kalau kita tak pakai tasbih, tak pakai alat-alat yang boleh rekod bacaan kita, takut hari-hari yang akan datang kita baca kurang daripada hari yang lepas. Hari ini baca zikir 100, besok baca 100, kemarin tulak tu baca 50 je. Ada tak yanti dah, tak kemas. Jadi tasbih itu adalah satu dalam keadaan zikirnya tidak kurang. Ada setengah para ulama mengatakan, ini ada satu kisah bagaimana ada seorang wali Allah ini, dia bermimpi Nabi SAW. Dalam mimpinya itu Nabi mewasiatkan beberapa perkara. Yang pertama kata Nabi, bawalah tasbih ke mana-mana pun kamu pergi, kerana ada rahmat Allah Ta'ala dalamnya. Tasbih tu tasbih kayu tu Kalau boleh kita buat tasbih yang manual tu lah, tasbih tu lah. Kalau tasbih digital mungkin saya dapati rakan-rakan saya kata digital ni kadang-kadang datang gila dia boleh hilang. Kita dah baca, mula-mula baca 10 ada 100 pula. Bila masa pula 100. Dia kan begitu, dia ada problem. Tapi kalau manual kita baca yang dia pakai kayu tu, itu akan kekal walaupun dalam gelap pun kita boleh baca. Maka kata orang soleh ini, Nabi pesan mengatakan bawalah tasbih ke mana-mana, maka ada rahmat, sebab kita akan ready untuk zikir. Ini pandangan para alim kita. Yang kedua, banyakkan menggunakan siwak, kayu sugi itu. Bawalah ke mana-mana, kerana syaitan tidak suka pada orang yang membawa siwak. Yang ketiga ni, wallahu alam betul ke tidak, katanya yang ketiga, banyakkan minum air daripada air kopi. Kopi, kerana air kopi ini adalah minuman yang orang-orang soleh minum untuk bangun malam. Dan ada pendapat mengatakan, wallahu alam betul ke tidak, wallahu alam saya tak tahu, bau mulut orang-orang yang minum kopi ini adalah bau mulut yang tidak disukai oleh jin dan syaitan. Sebab mulut orang ini akan berzikir kepada Allah Ta'ala. Dia minum kopi, dia segar, dia tak tidur malam, tak ngantuk, dia senang, dia nak bangun malam, nak zikir. Ini dia kata minuman para salihin. Black coffee bukan yang kita minum kat Starbucks, ada latte, semua bukan tu. Black coffee yang betul, bau kopi tu. Kopi, kalau kat Johor ni terkenal dengan kopi 343, 555, 434, tu boleh lah tu, boleh belaka lah tu.
Ini wasiat daripada orang-orang saleh, tasbih umpamanya. Baik, bahagian kedua ini kata Imam Ghazali, banyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara zikir yang diajarkan oleh para alim kita, afdal sebelum azan subuh itu dibaca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Afdalnya sebelum subuh. Kalau tak dapat, selepas azan subuh. Kalau tak sempat juga, setelah semayang subuh pun boleh juga. Tak kisah bila-bila pun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali, jangan kurang, jangan lebih. Jangan kurang, jangan lebih. Sebab kita nak buat setiap hari. Maka akan ada, kata para salihin, siapa yang baca zikir ini, akan ada badai, seolah-olah tsunami datang untuk menghapuskan segala dosa-dosa dan noda-noda pada dirinya. Ini besar ni sebenarnya, nak membuka hari dengan keadaan bersih. Bab zikir ni saya tak payah cerita lah. Banyak orang asatizah kita cerita tentang zikir. Itu adalah satu perkara yang kata para sahabat bila tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa perkara yang boleh dekatkan diri dengan Allah dengan cepat? Dengan cepat boleh pergi. Adakah dengan salat? Nabi kata tak. Adakah dengan benda-benda lain, infak sebagainya? Tak. Yang membawa kamu cepat berhubung dengan Allah dengan kuat adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Zikir dengan Allah setiap hari. Maka banyakkan zikirlah tuan-tuan ibu sekalian. Wasiat daripada Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, sekurang-kurangnya dalam sekali dalam hidup kita ada membaca 70,000 kali la ilaha illallah. Itu biasa dipesan oleh para alimin kita kan. Sekurang-kurangnya dalam hidup kita sekali kita kena habiskan 70,000 kali la ilaha illallah. Itu kata Hasan Basri, siapa yang baca 70,000 la ilaha illallah, dia membebaskan diri dia daripada api neraka. Dia bebaskan diri dia daripada api neraka. Kalau ikut kaedah Hasan Basri ini, dia kata yang pertama la ilaha illallah tu dibaca untuk ibu ayah kita. Kemudian baca lagi 70,000 untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi dulu, kemudian untuk ibu bapa, kemudian baru untuk kita. Ada 3 set kita kena buat. Ada 3 set. Tapi kalau makan masa mungkin seminggu 2 minggu nak habiskan tu tak ada masalah. 70,000 mungkin habis kita baca tu, mungkin makan masa seminggu lebih. Boleh, tak ada masalah. Maknanya apa? Setiap hari kita boleh baca. Ada orang setiap lepas semayang dia boleh baca 5,000 la ilaha illallah. Satu hari dia boleh dapat 15,000. Hebat tak? 25,000 dekat dia. Kalau satu waktu dia dapat 5,000 kali, maknanya satu hari dapat 25,000 kali. 3 hari lebih dah habis dah. Ada orang begini ada. Baik, kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Ada bahagian lepas subuh itu membaca Al-Quran. Kalau kita ngantuk, kalau kita tak tahan, tunggulah sedikit, masa matahari dah naik sikit barulah kita tidur. Hari ini sains membuktikan orang yang tidur lepas, dalam bahasa Inggeris dia kata lepas pre-dawn meal. Orang yang tidur lepas subuh dan orang yang tidur lepas waktu matahari beberapa jam lagi nak sunset, orang ini akan ada masalah otak. Ini hadis Nabi. Kan Nabi kata man nama ba'dal asri walam yastayqidha illa yalumuna nafsahu. Siapa orang yang tidur lepas asar, sentiasa dalam keadaan tidur lepas asar, maka dia tidak akan bangun kecuali dia akan salah-salahkan diri dia macam orang gila. Tu hadis Nabi tu. Sekali tertidur tu tak ada masalah. Tapi kalau dah kerap tidur lepas subuh, lepas asar, maka para pengkaji mengatakan golongan ini akan ada masalah pemikiran otak dia. Mungkin boleh kena penyakit nyanyuk, Alzheimer dan banyak lagi kerosakan otak. So, lepas subuh tu memang tak boleh tidur. Kalau tak nak zikir pun buatlah apa-apa aktiviti supaya tidak tidur. Pegang Quran ke, main handphone untuk buat infak ke, apa ke, sampai waktu isyraq, kita sembang isyraq barulah kita tidur. Benda ni sekarang kita boleh kawal. Nanti bulan Ramadan nanti datang ngantuk dia tu satu macam. Betul tak? Kita dah bangun pukul 4 pagi nak masak kan, orang perempuan khususnya. Lepas subuh tu ya Allah mata macam nak tidur je, ngantuk sangat. Maka tahanlah sedikit. Jangan tidur kecuali sembahyang isyraq dulu. Pas sembahyang isyraq dah cantik barulah tidur. Baik, yang keempat bertafakur. Banyakkan tafakur. Tafakur ini
kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu lebih baik daripada 70 tahun beribadah. Tafakkur itu adalah lebih baik daripada 70 tahun beribadah. Kenapa? Sebab tafakkur itu adalah ibadah. Apa maksud tafakkur? Memikirkan bagaimana Allah Ta'ala menciptakan keindahan alam. Apa sebab Allah ciptakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa Nabi Muhammad itu datang terakhir? Itu tafakkur. Tafakkur. Ada seorang arkitek di Turki beberapa ratusan tahun yang lalu. Ini cerita ni tersebar dalam peradaban orang-orang barat, tapi orang Islam sebenarnya. Ada seorang tokoh ini di Turki. Beliau ni seorang yang mengamalkan tarikat Syaziliyah. Di Turki dulu terkenal dengan tarikat Syaziliyah. Bahkan Sultan Fatih yang membuka Turki itu, Konstantinopel itu adalah dalam tarikat Syaziliyah. Difahamkan begitu. Maka ada seorang fulan ini, seorang arkitek ini, dia dapat arahan daripada Sultan untuk membina bangunan di Turki. Bangunan ini tidak boleh ada masalah kalau kena Nature Act. Sebagai contohnya, kalau ribut, gempa bumi, bangunan ini tak boleh beralih. Ini cerita ratusan tahun yang lalu. Maka arkitek ini, dia fikir tak dapat idea macam mana nak buat bangunan yang tak boleh rosak ketika gempa bumi dan ribut taufan. Sedangkan Turki ini, dia bandar Istanbul itu dekat dengan laut. Maka dia fikir rupanya dia dapat idea macam mana. Dia kata idea aku akan datang waktu tahajud nanti. So setiap kali lepas main tahajud dekat masjid, dia akan tafakur. Dia akan fikir. Lama dia tafakur, berhari-hari, berminggu-minggu, dapat idea. Rupanya nak bina bangunan masjid contohnya, ataupun bangunan yang besar, untuk kekalkan kedudukan dia tanpa gerak, tanpa rosak, adalah meletakkan ball bearing dekat bawah tanah. Sebelum dibina masjid tu, kena buat ball bearing besar-besar tu, bearing letak bangunan itu. Kalaulah ada gempa bumi dan sebagainya, dia akan gerakkan bangunan saja tapi tak rosak. Maka hari ini banyak bangunan-bangunan yang dibina di Turki, khususnya di bandar Istanbul itu telah berusia ratusan tahun yang lalu tanpa sedikit pun ada kerosakan. Dan teknologi ini hari ini digunakan di England, khususnya di Jepun. Jepun pun guna gitu. Ini Jepun buat bangunan semua kan, dia kata kalau beberapa skala gempa bumi itu kalau berlaku, bangunannya akan beralih begini-begini, tapi takkan rosak. Itu diambil daripada orang Islam sebenarnya. Hasil daripada tafakur. So orang yang tafakur dengan betul, dia akan dapat banyak generate ideas. Ada orang kata, tak ustaz, saya kalau mandi saya dapat idea banyak. Kalau keluar, idea hilang. Tu idea apa tu? Idea syaitan. Ada pun orang Islam itu, setelah sembahyang subuh, dia baca zikir, baca Quran, dan bila dia bertafakur, maka Allah akan buka banyak samudra idea dalam diri dia. Maka mari sama-sama setiap kali lepas sembahyang subuh, ada satu portion dalam hidup kita berfikir, apa nak buat? Ya Allah, apa nak buat? Ya Allah, apa solution? Apa solutionnya? Macam mana nak buat? Maka Allah akan bagi banyak idea. Jadi kalau banyak tafakur ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu lebih baik daripada 70 tahun kita beribadah pada Allah Ta'ala. Tafakur yang betul, para ulama mengatakan, Imam Syafi'i pernah komen, kata tafakur yang betul, satu, apabila kita melihat laut yang luas. Setiap kali kita pergi laut, ibu-ibu kalau suka pergi Desaru umpamanya, pergi Mersing, tengok laut tu, terus fikir terus, macam mana Allah jadikan. Atas laut ada kehidupan, bawah laut ada kehidupan. Macam mana Allah buat? Ikan yang duduk dalam laut ni tak pernah masin pun, padahal laut penuh dengan garam. Itu tafakur. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i kata, tengok banyak kepada langit. Tengok langit kan, fikir macam mana Allah cipta langit ni. Kan ada Milky Way kan. Hari ni orang putih buat kajian, dalam dunia ni ada namanya black hole. Tahu black hole kan? Dia dah jumpa baru-baru ni, black hole tu perjalanan cahayanya selama 55 juta tahun. Mereka kaji benda tu. Memang tak boleh pergilah. Perjalanan tu memakan masa 55 juta tahun. Tapi macam mana mereka dapat benda tu? Macam mana mereka dapat? Hasil daripada tafakur. Mereka fikir. Nampak tak? Jadi bila kita fikir, kita akan dapat banyak idea dan samudera ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas main subuh tu, kita fikir sedikit, apa nak buat? Apa masa depan keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, apa kita boleh buat kat masjid Habib Hassan ni? Apa yang boleh kita sumbangkan? Apa jasa kita yang boleh kita bawa pada masyarakat yang datang? Itu semua tafakur. Itu semua adalah tafakur.
Baik, kemudian kata Imam Ghazali muka 48, maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa dan kelalaianmu di dalam berbuat ibadah terhadap Tuhanmu. Engkau fikirkan pula betapa engkau berani meletakkan dirimu di hadapan siksaan Tuhanmu yang pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca di sepanjang hari nanti, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab kelemahanmu. Hendaklah engkau fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari, dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat kebaikan kepada orang-orang Islam. Hendaklah engkau bercita-cita bahawa engkau di sepanjang hari nanti tidak membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah. Dan hendaklah engkau berniat membuat ketaatan yang termampu engkau melaksanakannya. Hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan, dan hendaklah engkau fikirkan dengan teliti bagaimana cara siapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Jangan lupa engkau memikirkan bahawa ajalmu itu sangat dekat kepadamu, dan bahawa kematian itu kapan-kapan sahaja boleh datang memutuskan segala rencanamu, dan bahawa kematian itu di luar daripada keikhtiarmu. Dan engkau fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Subhanallah, tuan-tuan ibu sekalian, antara benda yang boleh kita tafakkur adalah dalam bab berbuat baik kepada orang Islam, kemudian bahagian daripada wirid-wirid kita. So, sebab saya katakan kalau kita dapat kitab Khulasa, sesiapa yang berminat boleh ambil daripada Tuan Syed Farouk dengan Kak Ijah. Dalam kitab Khulasa ini dah ada dah wirid nak baca lepas subuh apa, lepas zuhur apa, simple je. Lepas asar kita ada baca surah Waqiah, ada doa dia pula kat situ. Kemudian ada baca Hizbul Bahar. Lepas maghrib kita baca apa, lepas isyak kita baca apa, semuanya ada detail lah. Senang, mudah untuk kita. Begitu juga Al-Habib Zain bin Ahmad, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, seorang penulis kitab Risalatul Jami'ah, anak murid kepada Imam Haddad. Ini beliau dalam salah satu maqalahnya mengatakan antara tafakur kita adalah sentiasa bersangka baik pada orang Islam, sentiasa husnudzan orang-orang Islam. Al-Habib Ahmad bin Zain ini dia terkenal dengan orang yang sangat bersangka baik pada semua orang. Bahkan setiap kali dia berjalan, dia akan mengatakan semua orang adalah wali-wali Allah Ta'ala. Siapa boleh jumpa, orang yang bersih, orang yang tak bersih, orang yang pakai kopiah, tak pakai kopiah, orang yang pakai tudung, tak pakai tudung, semuanya untuk dia, semuanya adalah wali daripada wali-wali Allah. Dia punya sangka baik tu, dia punya nak sangka baik tu. Sebab tu dalam keadaan kita sangka baik ini, Allah Ta'ala akan turunkan rahmat. Pada zaman Bani Israel ini, ada seorang hamba Allah, dia sedang berjalan. Ini diceritakan dalam kitab-kitab tua, ada cerita ni. Seorang hamba Allah ini, dia Bani Israel, dia ikut agama Nabi Musa, tapi dia buat maksiat lah, minum arak, zina. Sedang dia berjalan satu hari, di hadapannya seorang imam sedang berjalan. Maksudnya dia tengah berjalan macam ni, imamnya opposite lah, tengah berjalan begini. Maka dia daripada jauh tengok, ya Allah, imam ini mesti orang yang alim, saleh, kaki sembahyang, tak layak aku tengok muka dia, dan dia tak layak tengok muka aku yang bermaksiat ini. Dia tafakur begitu, dia punya husnudzan dia tu. Maka dia tundukkan pandangan dia tu. Dia kata, ya Allah, mudah-mudahan imam ni tak pandang wajah aku, dia tak layak tengok aku ni orang jahat, orang yang tak baik, tak bersih. Imam tu pula, dia sedang berjalan, dia tengok, dia berjauh, ya Allah, ini orang yang paling maksiat dekat negeri ni, tak guna punya orang, tak ikut Nabi Musa, apa nama je ikut syariat tapi tak beriman, namanya ikut beriman tapi tak tak beramal, tak sembahyang, tak apa, tak guna punya orang ni. Aku tak nak pandang muka dia, aku tak nak pandang wajah dia ni, orang-orang ahli neraka ni. Imam ni nampak seorang yang soleh di sisi Allah Ta'ala. Maka diceritakan apabila mereka berselisih, yang si maksiat sedang berjalan, yang si imam sedang opposite berjalan gitu, apabila berselisih, rupa-rupa imam itu tadi apabila dia berjalan, selama bertahun lamanya dia bila berjalan, ada awan ikut dia, ada awan akan follow dia daripada dia terkena panas matahari. Kemudian orang soleh berzikir kepada Allah Ta'ala, setiap kali dia berjalan mana-mana pun awan tu akan ikut dia supaya dia tak terkena panas. Tapi bila dia dah bercakap begitu dalam hati dia, bila mereka berselisih, awan itu telah berpindah pada orang maksiat tadi. Faham tak ceritanya? Awan yang selama bertahun ikut imam itu, orang soleh itu, telah berpindah pada orang yang bermaksiat itu kerana dia punya tafakur itu, dia punya husnuzan itu pada seorang imam. Nampak tak? Maka para ulama mengatakan ini kisah bagaimana kalau kita ada husnuzan dengan orang-orang Islam. Banyakkan kita bertafakur, banyakkan memikirkan benda-benda yang baik, insya-Allah benda-benda baik akan datang.
benda-benda baik akan datang pada diri kita. Baik, ada beberapa soalan nak tanya, silakan sebelum kita masuk beberapa zikir ini. Sebenarnya perbincangan kitab Imam Ghazali ini, Imam Ghazali telah berusaha untuk ringkaskan, namun padat dengan bacaan zikir-zikir yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Nampak macam ringkas, tapi ada juga benda yang kita kena amalkan, kalau boleh kita hafazkan. Ibu ada soalan nak tanya, silakan. Boleh faham? Al-Masurat ini kalau tak silap saya diasaskan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Banna kan. Namun kalau dibuat perhitungan, banyak orang-orang alim yang dahulu mengatakan Wirdul Latif itu lebih lama lagi usianya, lebih kuat sanadnya, lebih detail susunannya. Yang disusun pula seorang alim allamah, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau nak dibandingkan alimnya Imam Haddad dengan Hasan Banna, tentulah Imam Haddad lah. Maka kita ambil karangan susunan yang ada warid daripada Nabi SAW. Kita jelas. Kalau nak dipilih, saya rasa afdal kita pilih Wirdul Latif. Itu ada komen daripada Habib Umar bin Hafiz mengatakan zikir yang boleh kita pilih, kalau kita nak letakkan dalam diri kita banyak-banyak zikir, ambil Wirdul Latif. Itu lebih dekat dengan Nabi SAW, lebih sahih, lebih warid, lebih sah dalilnya, sahnya. Ada yang kata wallahualam boleh jugalah, boleh juga wallahualam. Tapi kalau nak dipilih, dia bacaan dia lebih kurang sama juga. Bahkan Wirdul Latif lagi banyak sikit. Ada juga beberapa contohnya, Umi akan jumpa kalimah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam maksud apa ada? Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmi kan. Tapi kalau nak dipilih, Wirdul Latif lebih lagi utama. Baik, kalau kita lihat muka surat 49, 10 bahagian zikir yang telah dibagikan oleh Al-Imam Ghazali untuk kita baca setiap hari. Sebagai contohnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita tahu kita baca 10 kali lepas sembahyang subuh, 10 kali lepas sembahyang maghrib. Jangan kurang, jangan lebih. Siapa yang baca zikir ini, Allah ampunkan dosa-dosa dia 10 bahagian, Allah angkat darjat dia 10 bahagian, Allah berikan dia 10 kebajikan, dan macam-macam lagi ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas sembahyang maghrib. Kaedahnya dalam kitab Abi Suja ada dijelaskan, kaedah baca zikir ini lepas kita sembahyang subuh umpamanya, atau lepas sembahyang maghrib, lepas kita salam, kita kena baca istighfar 3 kali tanpa mengubah kedudukan badan kita. Kita dah Assalamualaikum warahmatullahi, terus Astaghfirullahaladzim, terus kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku 10 kali. Jangan toleh ke kanan kiri, jangan ubah posisi badan kita, barulah kita dapat fadail khasiat itu. Itu kaedah dia. Kemudian bacaan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dibaca 100 kali lepas zuhur. Wasiat baru-baru ni, wasiat daripada bekas mufti Pulau Pinang, masih hidup lagi. Kalau ibu-ibu kalau pergi Pulau Pinang, kalau kita pergi bawa ahli keluarga kita, jangan lupa menziarahi Syekh Abdullah Al-Bukhari, seorang alim soleh, tua dah, uzur dah. Cari alamat dia, ramai kenal kat sana, orang taksi semua kenal. Orangnya hidup zuhur, rumah biasa, siapa-siapa boleh ziarahlah dengannya, mintalah nasihat, wasiat daripada dia. Syekh Abdullah Al-Bukhari, bekas mufti Pulau Pinang, seorang alim Rabbani, belajar di luar, tak silap saya belajar di Pakistan dulu, masih hidup lagi, seorang wali Allah. Wasiat beliau salah satunya adalah mengatakan jangan tinggalkan bacaan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ini, jangan tinggalkan, dia kata, sebab dalamnya ada keampunan, ada rahsia Allah Ta'ala. Kalau dia ada penyakit Allah sembuhkan, kalau dia ada hajat Allah kabulkan, macam-macam benda khazanah ada dalam zikir ini. Dibawa setelah sembahyang zuhur. Kemudian kita pergi Pening, kita cari apa? Nasi kandar. Tak habis nasi kandar kan. Kali ini kita cari Syekh Abdullah Al-Bukhari, bekas mufti Pulau Pinang. Baik, kemudian bacaan la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ini zikir yang dibawa oleh Al-Imam Ghazali, semua zikir tauhid.
Kemudian bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini bacaan yang dinamakan sebagai al-baqiyatus salihat. Kalau kita lihat di sini, Imam Ghazali tak meletakkan numbers. Jadi itu pulang pada kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis Nabi kata siapa yang baca sekali, Allah tumbuhkan pohon di dalam syurga. Kalau 10 kali 10 pohon. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian baca subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ini biasanya baca lepas sembahyang tahajud. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh, baca 3 kali. Kan? Kemudian subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu wirid. Kalau nak baca kosong begini, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu boleh dibaca bila-bila. Siapa yang baca 100 kali, sama juga Allah akan leburkan dosa-dosa dia, ampunkan dosa-dosa dia, walaupun sebanyak buih-buih di lautan dosanya. Subhanallahil azim bihamdi itu bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan dalam solat. Sebab tu kalau kita tengok Dr. Rusdi ni, ada seorang alim daripada Al-Azhar mengatakan, kalau dalam solat itu format dia adalah bacaan subhana rabbil azimi wa bihamdi. Begitu juga bila kita baca Quran, contohnya kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Afdal sunnahnya lepas kita baca tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus kita baca subhanallah subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sebab perintah tu, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini dalam adab Al-Quran, dalam kitab Tibyan Imam Nawawi pun ada menjelaskan kalau kita baca mana-mana ayat Quran yang ada bentuk suruhan, macam tadi kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus kita baca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Bacaan format daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Nampak tak? Ada pun bacaan-bacaan lain ini adalah luar daripada solat. Kemudian kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa as'aluhu at-taubah wal maghfirah. Zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta keampunan. Ini istighfarlah. Kemudian yang ke-8, Allahumma la mani' lima atait wa la mu'ti lima manat wa la rada lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini dibaca lepas sembahyang. Kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam tu kan. Lepas tu kita baca ni Allahumma la mani' lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini zikir, ini baca sekali saja lepas sembahyang. Kemudian selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Baik, ada beberapa bentuk selawat. Kalau kita baca contohnya di ratib al-atas, ratib al-haddad, itu kita akan nampak selawatnya itu tidak ada sayyidina. Betul tak? Macam ini kan, Allahumma salli ala Muhammad. Maka para ulama tasawuf mengatakan jangan kita tambah sayyidina kat situ. Yang menyusun ini lebih tahu kenapa dia tak letak sayyidina. Ada beberapa sebab. Kadang-kadang kerana selawat ini dia berbentuk doa untuk diri sendiri. So kat situ kaedahnya tak boleh letak sayyidina. Kalau selawatnya telah ditulis begitu, contohnya di ratib al-haddad, kita baca 10 kali Allahumma salli ala Muhammad wa alihi washabihi wasallim tu kan, tak boleh tambah sayyidina sebenarnya. Itu kaedah susunannya begitu. Jangan kita modify. Ini adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umumnya kita tahu para ulama mengatakan antara hubungan kepada Tuhan, pada Allah Ta'ala secara detail, secara akrabnya adalah dengan banyak selawat ke atas Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lalai daripada satu hari kecuali mesti ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca pagi 3 kali, lepas maghrib 3 kali bacaan ini, dia tidak akan dapat apa-apa bentuk musibah, mudarat apa pun tak ada. Berjaga Bahkan kalau seseorang itu berani nak cuba dirinya, betul ke tak baca ni, bacalah 3 kali, kemudian minumlah racun. Kalau tak jadi apa-apa, insyaAllah jadi apa-apa lah tu. Kan? Ada yang kata sekarang ni musim nak ambil vaksin ni kan, ada macam-macam orang letak pendapat mengatakan ini boleh, itu tak boleh. Kalau kita lihat, inilah satu perintah daripada
ulil amri kita, dan ini nampaknya tidak ada apa-apa mudarat, maka kita bacalah 3 kali. Kalau kita bersetuju nak ambil, nak travel dan sebagainya, ambillah vaksin itu, bacalah ini dulu, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi, insya-Allah tak ada mudarat. Jangan takutlah, yakin pada Allah Ta'ala tidak ada mudarat. Baik, inilah beberapa 10 bahagian yang dinukilkan, disusun oleh Imam Ghazali, zikir-zikir yang boleh kita baca, waris daripada Nabi SAW, boleh kita bahagikan pada masa-masa tertentu. Mudah-mudahan perkara yang disentuh oleh Imam Ghazali dalam susunan waktu zikir ini dapatlah kita asaskan, khususnya pada bulan Syaban ini. Beberapa hari lagi kita nak masuk nisfu Syaban. Nabi SAW berpesan Syaban itu adalah bulan diangkat amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara tahunan. Maka dengan banyaknya zikir kepada Allah Ta'ala, dengan banyaknya selawat ke atas Nabi, amal kita diangkat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita telah berbanyak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan beberapa perkara yang kita bincang ini dapatlah ubah diri kita daripada baik kepada lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umr, والصحة في الجسد وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا الحساب، وأمانا من العذاب، نصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، ووفقنا في الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.